Kaunter 6 ni mejanya dekat tepi pintu masuk yang menuju ke belakang. Bila Mamat toleh meja kaunter tu, dia nampak ada pocong elok je duduk atas kursi kaunter tu. Mukanya hitam legam, mata putih, tak ada mata hitam. Mamat terus tutup mata. Bila dia buka mata balik, pocong tu ada lagi dekat situ. Mamat tutup mata semula dengan harapan pocong tu akan hilang bila dia buka mata nanti. Tak lama lepas tu, Mamat buka mata. Memang pocong tu dah tak ada dekat kaunter 6 tu. Tapi bila Mamat toleh kiri, pocong tu betul-betul tengah berdiri tegak sebelah kiri dia. Mamat punyalah terkejut sampai kepala terhantuk bucu dinding bank tu. Cepat-cepat dia buka pintu bank nak keluar. Tapi masa itulah pintu bank susah sangat nak buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah seorang pengawal keselamatan yang bernama Mamat. Syarikat Mamat bekerja ni ambil tender di beberapa kilang dan sekolah. Jadi semua kawasan tender yang syarikat dia ambil tu, Mamat pernah kerja. Semuanya ada kisah seram yang tersendiri. Nak tahu apa kisahnya? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Januari 2017. Hari pertama Mamat bekerja lepas beberapa bulan menganggur. Sebelum pukul 8, dia dah sampai dekat kawasan sekolah. Mula shift pukul 8 malam. Hari itu partner Mamat adalah Pak Man. Pak Man dah sampai dulu. Maklumlah bekas tentera, jadi disiplinnya tinggi sikit. Waktu bekerja semuanya berjalan lancar hinggalah tiba waktu untuk clocking pada pukul 12.30 malam. Mat, kau pergilah clocking, aku malas nak bangun. Dapat juga kau kenal orang sekeliling nanti, kata Pak Man. Baru beberapa kali aja clocking dah suruh clocking sorang-sorang. Tapi siapa orang sekeliling yang Pak Man maksudkan tu? Nak tak nak, Mamat terpaksa pergi clocking sorang-sorang. Mamat menuju ke kawasan clocking pertama. Semuanya berjalan lancar hinggalah sampai ke kawasan clocking terakhir, dekat tempat pembuangan sampah belakang sekolah. Belakang sekolah tu ada satu tokong Cina. Lepas tokong tu ada hutan tebal. Malam tu tokong tu meriah, ramai orang, lampu semua terang benderang. Mungkin ada sembahyang kot. Selesai clocking, Mamat menuju ke pos kawalan dan ceritakan pada Pak Man tentang meriahnya tokong dekat belakang sekolah tu. Pak Man boleh bantai ketawa. Lepas tu Pak Man bagi tahu, tokong tu dah lama orang tak pakai. Memang dah tak ada aktiviti langsung dekat situ. Yang ada cuma orang datang nak bersihkan tokong. Itu pun waktu siang je. Kalau tak percaya, kau cuba pergi tengok semula tokong tu. Mamat pun pergi semula belakang sekolah. Memang betul kata Pak Man, tokong tu gelap dan kosong. Terkaku Mamat masa tu. Tiba-tiba ada orang cuik bahu dia dari belakang. Bila Mamat toleh, lah, Pak Man rupanya. Dia senyum dan terus berlalu pergi. Mamat pun ikut dari belakang. Tapi Pak Man dah hilang. Cepat betul dia berjalan. Sampai dekat pos kawalan, Pak Man ada dekat situ. Pak Man bersuara, "Macam mana? Ada orang ke tak dekat tokong tu?" Pak Man tanya pula, "Tadi bukan Pak Man datang cuik bahu saya ke?" "Masa bila aku pergi sana? Dari tadi aku dekat sini, tak keluar ke mana-mana." Mamat terdiam. Siapa yang dia nampak tadi? Hari pertama kerja dah kena. Nak kena hadap apa lagi pula lepas ni? Bulan kedua Mamat kerja. Satu malam tu dia sampai lambat dekat tempat kerja, ada urusan sikit. Macam biasa, Pak Man dah sampai dulu. Tapi malam tu Pak Man pelik sikit. Dia hanya diam dan banyak termenung. Bila Mamat tegur, Pak Man buat tak tahu je. Mamat pun senyap je lah, main telefon sampai waktu clocking. Malam tu setiap kali clocking, Mamat je yang buat. Pak Man cuma duduk statik macam tu je, tenggak, termenung panjang.
pukul 1 pagi, masa untuk clocking. Mamat suruh Pak Man pula pergi clocking. Asyik dia je yang clocking. Yelah, patutnya benda tu buat bergilir-gilir, tapi Pak Man senyap je, bergerak pun tak. Mamat pun malas nak layan, dia pergilah clocking. Macam biasa, setiap kali pergi belakang sekolah, setiap kali itulah tokong Cina tu meriah, ramai orang. Tapi Mamat tahu itu semua bukan manusia pun. Namun malam ni lain sikit. Tadi masa awal-awal clocking, kelibat dekat tokong tu tak hiraukan Mamat. Tapi masa sampai dekat tempat clocking belakang sekolah pukul 1 pagi ni, mereka semua perhatikan Mamat. Sebulan Mamat kerja situ, setiap malam tokong tu meriah, tapi tak pernah pandang Mamat pun. Tapi malam tu semua pandang Mamat. Yang muka orang biasa tu tak adalah takut sangat, tapi yang pelakon opera Cina tu dengan solek pakai bedak tebal dari atas pentas, mereka perhati je Mamat. Berderau darah Mamat masa tu. Mamat terus clocking dengan harapan bila dia pandang balik, mereka semua tu buat hal masing-masing. Tapi bila Mamat toleh semula, mereka masih pandang Mamat lagi. Tak banyak cakap, Mamat terus lari pergi ke pos kawalan. Sampai dekat pos kawalan, Pak Man tak ada. Mana orang tua ni pergi? Mungkin pergi tandas kot. Tiba-tiba telefon Mamat berbunyi. Dia tengok dekat skrin telefon, nama Pak Man timbul. Cepat-cepat Mamat angkat. Mamat, sorry lah aku tak masuk pos malam ni. Anak aku bersalin. Selamat dah dapat cucu perempuan. Aku dah minta cuti dengan pejabat tadi, tapi terlupa nak bagi tahu kau. Ini baru ada masa nak bagi tahu. Mamat terdiam. Habis siapa yang duduk dekat pos dengan dia tadi? Kemudian Mamat keluar dari kawasan sekolah, duduk sekejap dekat bus stop, ambil angin malam sambil hisap rokok. Masa tengah hisap rokok tu, tiba-tiba loceng berbunyi dari dalam sekolah. Terkejut Mamat dibuatnya, tapi Mamat buat tak tahu je sebab loceng tu kena tekan button dulu baru berbunyi. Ini mesti ada yang tekan. Mamat seorang je dekat sekolah masa tu. Lepas hisap rokok, Mamat tulis laporan. Malam tu hujan lebat. Untuk elakkan dia tanya kenapa tak clocking malam tadi, terpaksa menipu. Kang sampai ke pagi kena kacau dengan hantu. Pos tetap Mamat bertugas dekat sekolah tu lah. Tapi malam tu, salah seorang kawan dia yang bertugas dekat kilang sawit terpaksa ambil cuti kecemasan sebab ada kematian. Kebetulan Mamat cuti hari tu. Pejabat telefon Mamat untuk gantikan kawan dia yang cuti tu. Mamat setuju je lah, dapat duit lebih. Ini kali pertama Mamat bertugas dekat sana. Tepat pukul 7.30 malam, dia dah terpacak dekat sana. Dekat pos kilang ni, setiap malam ada 4 orang pengawal keselamatan. Partner Mamat malam tu, Zaki, Din dan Sabri. Mula-mula bertugas tu semua seronok, berborak sampai tak ingat dunia. Masuk pukul 2 pagi, tiba masa untuk meronda dan clocking. Dekat kilang ni ada beberapa poin. Poin pertama dekat tempat pemprosesan, poin kedua dekat bahagian pejabat, dan yang ketiga dekat belakang kilang. Pukul 2 pagi tu, giliran Mamat dan Zaki pergi meronda naik motor Yamaha Sukan. Mereka menuju ke poin pertama dekat tempat pemprosesan tu. Zaki bersuara, "Mat, kau tahu tak, tempat kita jaga ni banyak puaka." "Puaka apanya? Biasa je aku tengok." "Tak apa, kau tunggu. Kejap lagi kita jumpalah dengan si Kumar tu." Mamat bingung, Kumar mana pula ni? Setahu Mamat, syarikat dia tak ada pekerja India. Mungkin pekerja kilang sawit ni kot. Sampai dekat poin pertama, cepat-cepat Mamat buat clocking dan naik motor semula. Tiba-tiba, kodogang! Terdengar bunyi kuat dari atas bumbung zinc kilang. "Apa benda yang jatuh atas bumbung tu?" tanya Mamat. Zaki cakap, "Itulah Kumar. Dia nak berkenalan dengan Mamat kot." Lagi pening si Mamat dibuatnya. Kalau nak berkenalan, kenapa tak tunjukkan diri je? Pergi baling bumbung tu apa hal? Mereka terus menuju ke poin kedua dekat kawasan pejabat. Sepanjang perjalanan, Mamat diam je sebab masih terkejut dengan kejadian tadi. Sampai dekat poin kedua, Mamat turun untuk buat clocking. Dekat kawasan pejabat ada satu cermin gelap. Bawah je ada ruang untuk berurusan. Maksudnya kita tak nampak siapa dekat dalam dari luar ni. Cuma tangan je yang akan keluar untuk bagi sesuatu atau terima sesuatu dari ruang dekat bawah tu. Masa Mamat lalu dekat situ, tiba-tiba ada satu ketukan kuat dari cermin gelap tu. Tok tok tok. Mamat tak pasti siapa sebab tak nampak. Kau ambil ni, letak dekat pos guard." Terdengar suara seorang lelaki dari dalam cermin tu. Selengnya macam orang India. Mungkin ini Kumar yang Zaki maksudkan kot. Mamat rasa lega sikit sebab ada orang juga dekat situ. Sepasang tangan berkulit gelap keluar dari ruang bawah cermin gelap, hulurkan sepucuk surat. Mamat ambil surat tu dan bersuara, "Terima kasih Encik Kumar. Saya Mamat. Saya gantikan Syukri malam ni." "Mana kau tahu nama aku Kumar? Mesti itu gemuk bagi tahu kau nama aku kan?" "Baiklah Mamat, nanti kita jumpa dekat belakang." "Baik Encik Kumar, saya gerak dulu ya." Lepas clocking, Mamat terus pergi ke motor. "Sorry Zaki, lambat sikit. Tadi aku berbual dengan Encik Kumar kejap. Dia ada dekat pejabat tu." "Sudah, kau naik motor cepat, kita pergi ke belakang." Kau dah kenapa Zaki?" "Nanti aku beritahu.
Cuaca malam tu macam nak ribut. Angin mula bertiup kencang dan langit ada tanda-tanda nak hujan. Dekat belakang ni kau clocking cepat sikit tau. Ingat, mesti kena cepat. Siapa pun yang panggil jangan layan. Terus ke motor, lepas tu kita cabut, faham? Lagipun nak hujan ni. Mamat masih cuba hadam apa yang Zaki cakapkan ni. Sampai dekat poin ketiga, hujan renyai mula turun. Cepat-cepat Mamat buat clocking. Baru je nak melangkah ke motor, tiba-tiba, "Ayo Mamat, baru sampai sudah mau cabut kah?" kata Kumar yang berdiri dekat pintu pagar belakang kilang tu. Encik Kumar, buat terkejut je. Encik buat apa dekat sini? Marilah kita ke pos kawalan. Hari dah hujan ni. Baiklah Mamat, marilah. Masa Mamat tengah berjalan menuju ke motor, Kumar bersuara dari belakang. Mamat, kejap. Ada barang tertinggal lah. Apa yang tertinggal tu Encik Kumar? Bila Mamat toleh ke belakang, dia tengok kepala Kumar tak ada, hanya badan je yang berjalan. Darah dan urat terkeluar dari leher dia. Mamat terus berlari ke arah motor. Kumar yang tak ada kepala tu terus kejar Mamat. Laju dia lari. Bila Zaki nampak kejadian tu dari cermin sisi motor, dia terus perah minyak motor tinggalkan Mamat. Mamat terus berlari sepanjang jalan. Bila toleh belakang, Kumar masih kejar dia lagi. Bayangkan orang tak ada kepala kejar korang. Sampai dekat pos kawalan, semua terdiam termasuk si Zaki ni. Mamat bersuara, "Kurang ajar kau Zaki, tinggalkan aku." "Aku minta maaf Mat, memang kena lari. Benda tu bahaya. Hampir setiap malam inilah yang kita orang kena." Tugas clocking malam tu tak diteruskan sebab hujan lebat. Siapa Encik Kumar ni sebenarnya? Pekerja kilang ni ke? Pagi tu semua persoalan Mamat terjawab bila pegawai dekat ofis bagi tahu lelaki India bernama Kumar tu mati akibat satu insiden yang pernah berlaku dekat kawasan kilang sampai kepalanya putus. November 2016, Zaki sampai di kawasan kilang tepat pukul 8 malam. Inilah kali pertama dia jaga kilang. Dulu dia kerja jaga bank, tapi disebabkan ada masalah disiplin, Zaki ditukarkan ke pos kilang kelapa sawit. Zaki mulakan tugas malam tu dengan Sabri, Din dan Mael. Pihak kilang memang dah sediakan motor yang mahal sukan dekat pos kawalan untuk buat clocking. Malam tu, Sabri ajar selit-belit kilang sawit tu sambil buat clocking di poin pertama. Sampai dekat poin pertama, Zaki terus turun dari motor untuk buat clocking. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi benda jatuh menggolek. Zaki ingat buah kelapa sawit. Dia pun tinjau dalam kawasan pemprosesan tu. Ya Allah, bukan buah kelapa sawit, tapi kepala orang yang bergolek, siap berdarah-darah lagi. Zaki terus lari entah ke mana. Dia dah lupa jalan nak pergi ke tempat Sabri yang tengah tunggu dia tadi. Melilau Zaki cari arah. Dahlah baru pertama kali sampai dekat kawasan tu. Kawasan kilang tu pula sangat luas dan besar. Setelah berhempas pulas berlari, Zaki mula kepenatan. Dia sampai dekat tepi sebuah tempat pemprosesan yang lain. "Zaki!" Terdengar suara orang lelaki panggil. Zaki toleh kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tak ada orang. Perlahan Zaki melangkah ke dalam tempat pemprosesan tu. Dia nampak seorang lelaki tak pakai baju tengah pegang pengait kelapa sawit. Yang mengerikan, kepalanya tak ada. Masa tu Zaki dah rasa macam nak pingsan, tapi dia gagahkan diri juga untuk berlari tanpa toleh ke belakang. Segala semak samun Zaki redah. Tiba-tiba keadaan berubah. Tak macam kawasan kilang, cuma ada semak samun dan dipenuhi pokok kelapa sawit. Gelap gelita, harapkan cahaya bulan je. Zaki berehat duduk bersandar bawah sebatang pokok. Tiba-tiba, "You mau pergi mana lagi?" Terdengar suara seorang lelaki dari belakang pokok tempat Zaki berehat tu. Zaki kenal suara tu. Itu suara lelaki tanpa kepala tadi. Cepat-cepat Zaki bangun nak larikan diri, tapi dia jatuh tersungkur, tersadung akar pokok. Zaki terbaring. Lelaki tanpa kepala tu betul-betul atas dia, macam perhati Zaki yang berbaring atas tanah tu. Pandangan mula kabur, makin gelap dan gelap. Zaki sedar je hari dah siang. Dia dikelilingi ramai pekerja kilang sawit. Sabri pun ada. Kata Sabri, dia dah tunggu Zaki lama dekat poin pertama tu, tapi tak sampai-sampai. Jadi dia ajak kawan lain cari Zaki. Tak jumpa-jumpa. Sampailah hari siang. Pagi tu ada seorang pekerja kilang sawit yang kebetulan tengah tinjau keadaan pokok sawit dan ternampak Zaki yang tengah terbaring atas tanah. Dia terus laporkan ke pos kawalan. Kawasan kelapa sawit tempat pekerja tu jumpa Zaki, kawasan terbiar. Mungkin Allah gerakkan hati pekerja tu untuk tinjau dekat sana pagi tu. Kalau tak tahulah apa yang jadi. Pukul 7.50 petang, Mamat sampai di sebuah bank untuk gantikan seorang kawan yang ambil cuti kecemasan. Bank ni letak seorang je pengawal waktu malam.
Shift mula pukul 8 malam sampai pukul 8 pagi. Dekat sini setiap 2 jam kena ronda ke setiap tempat yang ada dalam bank. Tempat pegawai, kaunter, bilik CCTV, bilik simpan duit, bilik mesyuarat, tingkat 1, bahagian penyaman, tingkat 2, bahagian simpanan dokumen dan fail-fail. Tingkat 1 ni macam pejabat lah keadaannya. Tingkat 2 ni pula lain macam sikit. Lepas bilik simpan fail, akan ada satu pintu ke bilik sembahyang. Banyak patung Tuhan Cina dalam tu. Pukul 10 malam, perut mula terasa lapar. Nak keluar pergi beli makanan, hujan lebat pula. Mamat menuju ke pantry bank dengan harapan adalah sikit makanan untuk alas perut. Sebelum sampai pantry, Mamat kena lalu depan surau dan tandas. Masa lalu tu, pintu surau tak tutup. Mamat terperasan macam ada kelibat orang pakai telekung berdiri dekat penjuru surau tu. Tapi bila Mamat tengok balik, tak ada sesiapa. Mamat terus berlari ke pantry. Sampai pantry, cari-cari makanan, tak ada apa yang boleh dimakan. Mamat pergi ke ruang depan semula. Baru je nak terlelap, tiba-tiba satu telefon dekat meja staf berbunyi. Untuk pengetahuan, dekat situ semua telefon akan berbunyi serentak kalau ada pelanggan yang telefon bank. Tapi kalau bunyi dari satu telefon je, itu bermakna intercom, iaitu panggilan dari kaunter ke kaunter dekat tingkat 1. Tingkat 1 tu mana ada orang. Berderau darah Mamat bila dia angkat je telefon. Talian terus dimatikan. Tut. 2 jam berlalu. Tiba waktu Mamat pergi meronda. Mamat mula meronda dekat sekeliling pejabat pegawai. Semuanya okey. Kawasan kaunter pun okey. Mamat naik tingkat 1. Tak ada sesiapa. Mamat terfikir, siapalah yang telefon tadi dari tingkat 1 tu. Mamat terus naik ke tingkat 2, bahagian fail. Baru je nak buka pintu, bam, bunyi fail jatuh. Cepat-cepat Mamat buka pintu dan buka lampu. Tapi tak ada fail yang jatuh pun. Malas nak fikir, Mamat terus ke bilik terakhir, iaitu bilik sembahyang. Perlahan-lahan Mamat buka pintu dan rasa ada sesuatu yang pelik. Dekat sebelah patung tu ada colok dalam kotak kecil. Depan patung tu pula ada colok yang baru je dibakar. Panjang lagi, sama panjang macam colok yang ada dalam kotak kecil tu. Cepat-cepat Mamat tutup balik pintu bilik sembahyang tu. Baru je nak melangkah tinggalkan tempat tu, tiba-tiba tuk tuk tuk, terdengar bunyi ketukan pintu dari dalam bilik sembahyang tu. Apa lagi, Mamat terus berlari turun ke bawah. Sampai dekat bawah, dia lepak dekat depan, hilangkan penat sambil tengok kereta lalu lalang. Hilanglah sikit rasa takut tu. Sejam kemudian, tak semena-mena, alarm bank pula berbunyi. Terkejut Mamat dibuatnya. Serentak telefon berbunyi. Segera Mamat angkat. Rupanya pegawai daripada headquarters bank yang telefon. Memang headquarters bank akan telefon kalau alarm berbunyi. Pegawai tu cakap alarm tu berbunyi sebab pintu dekat tingkat 1 ada orang buka. Terus pucat muka Mamat masa tu. Sejam lepas baru dia pergi meronda. Okey, tak apa, saya pergi cek, kata Mamat. Lepas letak telefon, Mamat tak pergi periksa pun. Apa yang ada dekat atas tu lantak lah. Pukul 4 pagi, sekali lagi telefon berbunyi. Mamat angkat, tak dengar apa-apa. Senyap je. Mamat tahu ini panggilan dari tingkat 1. Lepas letak telefon, Mamat cuba buat-buat tidur, tapi banyak kali kerusi dia ditarik. Kerusi beroda kan, jadi seronok lah benda tu main-main tarik-tarik. Stres juga Mamat jaga bank malam tu. Asyik kena kacau je. Tepat pukul 7.45 petang, di sebuah bank lain, Mamat masih berdiri depan pintu bank tunggu dibuka. Hari tu Mamat kena ganti rakan yang tak dapat hadir kerja malam tu. Lepas staf selesai buat kerja, mereka pun beransur pulang dan Mamat dibenarkan masuk dalam bank. Tinggallah dia dengan manager bank je masa tu. Tak lama kemudian, manager serahkan kunci bank pada Mamat untuk pulang. Lepas dia gerak, Mamat terus kunci pintu bank. Sekarang tinggallah Mamat seorang dalam bank tu. Dia terus ke surau, tutup pintu, pasang aircon dan terus rebahkan badan dalam surau tu. Masa tengah asyik layan telefon, tiba-tiba bom, terdengar satu hempasan kuat dekat pintu surau. Terperanjat Mamat dibuatnya. Siapa tu? Tanya Mamat. Ini manager lah Mamat, keluarlah sini. Lepas tu dia ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Baru je Mamat nak buka pintu, dia terfikir, macam mana manager masuk dalam bank sedangkan dia dah kunci pintu bank tadi? Kalau dia ada kunci dan masuk pun mesti sensor akan kesan dan alarm akan berbunyi. Tapi satu bunyi pun tak ada. Dan macam mana manager tu tahu nama Mamat sedangkan mereka tak berbual pun tadi? Dalam fikiran Mamat, ini mesti kerja hantu. Perlahan-lahan Mamat letakkan telinga dekat pintu, nak dengar keadaan dekat luar surau tu. Terdengar meriah sangat dekat luar, macam bank tu dibuka. Suara orang berbual jelas kedengaran. Pelik. Cepat-cepat Mamat buka pintu surau dan berlari ke ruang utama bank sambil peluk kitab suci Al-Quran. Sampai dekat depan, Mamat duduk dekat tepi pintu kaca.
pintu masuk bank tu. Baru lega sikit nampak kereta dan orang lalu lalang dekat luar tu. Masa tengah asyik tengok keadaan dekat luar, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang sebut nombor giliran tu, 1001, kaunter 1. Terus pucat muka Mamat masa tu. Dia perhati kaunter 1 tu kosong, tak ada siapa dekat situ. Tiba-tiba kerusi dekat kaunter 1 tu bergerak macam ada orang tarik. Set. 1002, kaunter 6. Suara tu berbunyi lagi. Kaunter 6 ni mejanya dekat tepi pintu masuk yang menuju ke belakang. Bila Mamat toleh meja kaunter tu, dia nampak ada pocong elok je duduk atas kerusi kaunter tu. Mukanya hitam legam, mata putih, tak ada mata hitam. Mamat terus tutup mata. Bila dia buka mata balik, pocong tu ada lagi dekat situ. Mamat tutup mata semula dengan harapan pocong tu akan hilang bila dia buka mata nanti. Tak lama lepas tu, Mamat buka mata. Memang pocong tu dah tak ada dekat kaunter 6 tu. Tapi bila Mamat toleh kiri, pocong tu betul-betul tengah berdiri tegak sebelah kiri dia. Mamat punyalah terkejut sampai kepala terhantuk bucu dinding bank tu. Cepat-cepat dia buka pintu bank nak keluar. Tapi masa itulah pintu bank susah sangat nak buka. Masa tengah kelang kabut nak buka pintu tu, sesekali Mamat toleh ke arah pocong sebelah dia. Elok je pocong tu perhati Mamat yang tengah kelang kabut buka pintu tu. Bila dapat buka pintu bank, Mamat start motor terus balik rumah. Esoknya dia demam dan kena marah teruk sebab tinggalkan pos dan biarkan bank tak berkunci. Tempat Mamat pergi kerusuh ni terletak di selatan tanah air. Perjalanan ambil masa sejam je nak ke lokasi kerusuh tu. Kata pemandu van, tempat kerusuh ni agak terpencil dan agak keras. Sampai dekat tempat kerusuh waktu tengah hari. Mamat terus beratur panjang untuk daftarkan diri dan ambil kunci bilik. Punyalah lama nak daftar dan dapatkan kunci bilik. Masuk maghrib baru selesai. Bila dah dapat kunci bilik, Mamat terus menuju ke bilik asrama. Tak sabar nak mandi. Bilik yang akan Mamat duduk selama 5 hari berkerusuh ni berada dekat tingkat 4, tingkat paling atas dalam bangunan asrama tu. Setiap bilik 2 orang. Sampai depan pintu bilik, Mamat terdengar bunyi macam orang alihkan katil dan buka almari. Takkan partner bilik dah sampai kot. Tapi kalau dia dah sampai pun, mana boleh masuk sebab kunci ada pada Mamat. Dengan lafaz bismillah, Mamat buka pintu bilik. Assalamualaikum. Mamat bagi salam. Tak ada orang dalam tu. Katil kemas tak beralih. Almari tertutup rapat. Mamat buat tak tahu je lah. Partner bilik Mamat sampai lepas waktu maghrib. Nama dia Amir, berasal dari pantai timur. Lepas berkenalan, Amir kata dia dah naik dulu tadi, tapi sampai dekat tingkat 3 dia tersesat. Cari tangga nak ke tingkat 4 tak jumpa-jumpa. Jadi dia berlega-lega lah dekat tingkat 3 tu cari tangga. Lepas azan maghrib, baru dia nampak tangga menuju ke tingkat 4. Amir pelik, macam mana dia tak nampak tangga tu? Untuk pengetahuan, hanya tingkat 1, 2 dan 4 je digunakan untuk penginapan peserta kursus. Tingkat 3 dikosongkan oleh pihak pengurusan atas sebab-sebab tertentu. Malam tu lepas solat isyak dalam bilik, fasilitator panggil semua turun ke dewan asrama untuk dengar ceramah. Mamat tak turun. Dia bagi alasan tak berapa sihat pada fasilitator tu. Mamat tutup lampu bilik, tarik selimut nak tidur. Baru je nak pejamkan mata, tuk 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 tuk, pintu bilik diketuk. Bang, saya tak sihat bang. Saya dah bagi tahu fasilitator tadi, kata Mamat. Tapi ketukan tu makin kuat. Mamat terus bangun, buka pintu. Tak ada orang dekat luar bilik dia. Tapi masa nak sampai pintu tadi, Mamat nampak ada bayang seseorang depan pintu bilik dia. Takkan laju sangat dia lari ke tangga. Koridor tu panjang. Terus hilang mood Mamat nak tidur malam tu. Dia duduk dekat koridor sambil ambil angin malam. Masa tengah santai-santai dekat luar sambil menikmati angin malam tu, tiba-tiba Mamat terpandang sesuatu di sebalik tingkap bilik dekat tingkat 3. Warna putih. Benda tu statik je. Mamat ingat kain. Kebetulan pintu bilik tu terbuka pula. Mungkin ada orang dekat dalam tu kot. Tiba-tiba benda tu bergerak, berlesup keluar dari bilik tu, melayang ke atas. Tak cakap banyak, Mamat terus pecut lari nak turun ke bawah. Lantaklah dengar ceramah pun dengarlah, asalkan tak jumpa benda bukan-bukan dekat atas ni. Entah macam mana, berpusing-pusing Mamat dekat tingkat 4 tu cari tangga nak turun ke tingkat 3. Tak jumpa-jumpa, macam Amir kena tadi. Tiba-tiba Mamat terpandang dekat ujung koridor tingkat 4 tu ada sesuatu yang perhatikan dia. Bentuk badannya besar, berbulu. Wajahnya tak nampak sebab ditutupi dengan bulu yang amat tebal, menyeringai pandang Mamat. Lama juga Mamat tengok makhluk tu nak bergerak, kaki terasa kaku. Mamat ingat makhluk tu tak bergerak. Sekali dia bergerak terus lari ke arah Mamat. Mamat pun apa lagi, dalam keadaan panik dia cuba gerakkan kaki. Alhamdulillah kaki dia boleh bergerak. Tapi Mamat cuma berlari sekitar situ je sebab cari tangga tak jumpa. Sambil berlari tu Mamat toleh ke belakang.
makhluk tu dah tak kejar. Tapi bila Mamat toleh ke depan semula, Mamat terus jatuh tersembam, terlanggar sesuatu. Abang Fesi, terkejut saya. Bang, bawa saya turun bang, kata Mamat. Tapi facilitator tu diam je dan suruh Mamat ikut dia. Mereka berdua turun ke tingkat 3 ikut tangga. Ada pula tangga, tadi tak nampak pun tangga, kata Mamat. Sampai dekat tingkat 3, facilitator tu suruh Mamat tunggu kejap. Dia nak ambil barang. Facilitator tu terus berlalu masuk ke sebuah bilik. Dia masuk bilik yang Mamat nampak benda putih keluar tadi. Mamat dah syak. Facilitator tu bukan manusia. Cepat-cepat dia cari tangga nak turun ke bawah tingkat 2. Tapi sama juga macam tadi, dia tak jumpa tangga turun ke bawah. Akhirnya disebabkan panik punya pasal, Mamat buat-buat pingsan. Sepanjang Mamat pura-pura pingsan tu, dia dengar bunyi dentuman pintu dekat semua bilik tingkat 3. Mamat tak berani langsung nak buka mata. Akhirnya dia tertidur. Mamat tersedar bila Amir kejut dia. Kebetulan Amir lalu dekat tingkat 3 lepas habis sesi ceramah tadi. Kenapa kau tidur sini Mamat? Meh, aku takut Meh, aku kena kacau, aku nak balik. Amir terus bawa Mamat ke bilik facilitator dan Mamat minta balik. Demam teruk Mamat malam tu. Ingatkan semua dah berakhir dekat situ. Masa dalam perjalanan pulang naik van syarikat yang dipandu oleh Wak Jani, mereka terjumpa makhluk putih dekat tengah jalan. Nasib baik Wak Jani sempat mengelak. Mamat tahu benda tu ikut dia balik. Paling seram benda tu gegar-gegar van masa dekat traffic light. Apa pun jadi, aku kena tenang. Kalau tak, kita akan kemalangan Mat, kata Wak Jani. Jalan nak menuju ke ofis bengkang-bengkok dan banyak selekoh. Selekoh demi selekoh mereka nampak seorang wanita berbaju putih, tertunduk tapi tak ada rambut, botak. Nampak segala kuping-kuping dekat kepala dia. Kulit kepala dia tu kering. Wak Jani hanya mampu berzikir dan buat tak nampak je benda tu. Lagi beberapa kilometer nak sampai ofis, van jadi berat. Perlahan sangat Wak Jani bawa van tu. Walaupun dah tekan pedal minyak sampai berdiri, atas bumbung van macam ada bunyi cakaran. Seret, seret, seret. Sampai dekat ofis, Mamat dan Wak Jani terus keluar dari van. Wak Jani bertempiaran lari ke dalam ofis, tinggalkan Mamat dekat belakang. Dah kenapa orang tua ni? Bila Mamat pandang atas van tu, dia nampak makhluk berupa wanita botak. Matanya ke dalam, mulut tertutup, kulitnya berkedut seribu, membuatkan wajahnya nampak mengerikan. Matanya tajam, perhati ke arah Mamat. Patutlah Wak Jani lari. Sampai dekat depan pintu ofis, sekali lagi Mamat pingsan sampai ke pagi. Itu pun staf ofis datang nak buka pintu yang kejutkan dia. Wak Jani pula tak tahu ke mana hilangnya. Lepas kejadian tu, seminggu Mamat demam teruk. Setelah berubat, baru semangat dia datang balik. Mamat ada telefon Amir untuk bertanya khabar. Sambil-sambil tu dia korek dah cerita seram yang dia alami lepas Mamat balik malam tu. Amir cakap dia tinggal seorang dalam bilik tu. Kata Amir, lepas Mamat balik malam tu, dia tutup lampu lalu rebahkan badan ke katil. Esok kena bangun pukul 4 pagi. Baru je Amir nak pejamkan mata, krat, seret, seret, terdengar bunyi seretan selipar dekat luar bilik. Amir abaikan je lah sebab dia ingat mungkin itu facilitator. Lepas tu Amir dengar pintu bilik sebelah dibuka. Tak lama kemudian, tok 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 tok, pintu bilik dia diketuk. Dengan mata kuyu, Amir buka pintu. Berdiri dekat depan dia abang facilitator. Kenapa bang? Tanya Amir. Amir, awak kena pindah ke tingkat 3. Atas ni perlu dikosongkan, kata facilitator tu. Masa tu Amir terlupa yang tingkat 3 tu perlu dikosongkan dan dilarang berlega-lega dekat kawasan tu sepanjang berkerusus dekat situ. Amir pun ikut tanpa sepatah kata dan angkut sekali barang-barang dia yang agak banyak ke sebuah bilik dekat tingkat 3, tempat yang dia jumpa Mamat tertidur tu. Amir yang dah mengantuk sangat terus masuk dan baring atas katil, lalu pejamkan mata. Tampak endahkan facilitator yang bawa dia turun ke bawah tadi. Pukul 4 pagi, Amir tersedar bila alarm telefon dia berbunyi. Dia capai toilet dan terus menuju ke bilik air. Masa tengah mandi, Amir dengar bilik air sebelah macam ada orang guna. Amir buat tak tahu je lah. Bunyi orang menyembah air makin lama makin kuat. Lepas mandi, Amir tengok bilik air sebelah kosong, tak ada orang. Cepat-cepat dia ke pintu nak keluar dari tandas tu. Tiba-tiba, bam! Pintu tandas dihempas dengan kuat. Amir cuba buka pintu tandas tu tapi tak boleh. Pintu tak berkunci, tapi macam ada orang pegang dari luar. Kuat sangat orang tu pegang. Masa Amir tengah cuba tarik pintu tu lagi, dia terjatuh sebab pintu tandas tu sengaja dilepaskan. Terhantuk kepala Amir dekat dinding. Tapi takut punya pasal, Amir gagahkan diri juga untuk berlari. Macam biasa, Amir tak jumpa tangga nak turun ke bawah. Dia terus berlari menuju ke bilik. Masuk je dalam bilik, Amir terus berserubung dengan selimut. Tiba-tiba selimut Amir dirontap dengan kuat. Dia nampak makhluk hitam, badan dipenuhi bulu sampai tak nampak wajah.
tengah berdiri depan katil. Perlahan-lahan makhluk tu datang dekat Amir. Amir terus tutup muka dengan tangan. Terasa badan jadi berat. Amir terbaring, sesak nafas. Akhirnya dia pingsan. Bila Amir buka mata, dia dah berada dekat hospital. Seluruh badan dia penuh dengan kesan luka macam dicakar, merah dan pedih. Dekat leher macam ada kesan bekas tangan. Masa sedar tu, facilitator ada sekali. Mereka jumpa Amir dalam keadaan penuh luka. Kata facilitator, lepas seharian Amir tak turun buat aktiviti, mereka pun cari Amir dekat dalam bilik. Mula-mula mereka cari dekat tingkat 4, tapi Amir tak ada dekat dalam bilik dia tu. Barang-barang pun tak ada. Lepas tu mereka cuba cari dekat tingkat 3. Dekat situlah mereka jumpa Amir terbaring atas katil dengan badan penuh kesan luka. Kata facilitator lagi, dia tak hantar sesiapa pun untuk suruh Amir tukar bilik pada malam tu. Jadi siapa yang suruh Amir pindah dari bilik malam tu? Menurut facilitator, sebenarnya dulu tingkat 3 dibuka untuk peserta. Namun ada satu kejadian berlaku dan mengubah semuanya. Salah seorang peserta yang hadir kerusuh tu tak sangka belaan keluarga dia ikut sekali. Nama peserta tu Ali. Ali ni tak tahu yang dia ada saka. Malam tu Ali macam kena rasuk. Habis semua barang dicampaknya ke bawah. Ramai juga yang cedera masa cuba pegang Ali masa tu. Kena tendang, kena sepak. Tenaga dia memang lain macam. Ustaz datang cuba halau benda tu, tapi benda tu cakap dia boleh tinggalkan budak Ali ni, tapi dengan syarat seluruh tingkat 3 ni benda tu nak jadikan kawasannya, jadi tempat tinggal dia. Mulanya Ustaz tak setuju, tapi disebabkan kesian dekat Ali, macam nak separuh mati dibuatnya, Ustaz pun buat perjanjian. Tapi sebuah bilik je jadi tempat tinggal makhluk tu. Bilik yang Ali duduk je Ustaz tu bagi. Persetujuan dah dicapai. Bilik tu pun jadi milik makhluk tu. Mulanya tingkat 3 masih digunakan untuk peserta. Hanya bilik tu je yang dikunci. Tapi bila ada beberapa kes gangguan jadi, pihak pengurusan terus tutup seluruh tingkat 3 tersebut. Apa itu van CIT? Bagi yang tak tahu, van CIT itu apa? Van CIT atau van cash in transit ni adalah van yang bawa duit, sama ada untuk dihantar ke bank atau diambil daripada bank. Waktu tu Mamat disuruh standby dekat pejabat sebab dia dah tak bertugas di pos kawalan sekolah. Kebetulan hari tu pihak CIT tak cukup kaki tangan, jadi mereka suruh Mamat bantu pihak CIT. Dalam van CIT ni ada 4 orang termasuk Mamat, Wak Jani driver, Syam pegawai CIT dan Pak Wan pengawal bersenjata. Mereka menuju ke Johor Bahru untuk satu transaksi penghantaran. Van CIT yang digunakan masa itu adalah van lama. Luar memang nampak usang sebab warna catnya dah pudar. Mereka mulakan perjalanan dengan lancar. Lepas selesai urusan penghantaran, mereka bertolak pulang ke Melaka pukul 7 petang. Bam! Nasib baik tak terbabas. Wak Jani berhenti kat tepi jalan. Tayar van pecah. Lepas berhempas pulas tukar tayar van, mereka bergerak ke Melaka tepat pukul 8 malam. Masa pertengahan jalan, hujan mula turun dengan lebat. Wak Jani terpaksa perlahankan van. Elak perkara yang tak diingini berlaku kalau bawa terlalu laju. Tiba-tiba, buk! Terdengar bunyi kuat dari tingkap belakang. Mereka semua toleh. Cermin belakang jadi gelap. Ada sesuatu melekat dekat cermin belakang van. Mamat yang duduk belakang tu terus duduk ke depan dengan Syam. Bam! Terdengar bunyi dari atas van pula, macam ada sesuatu jatuh. Nasib baik semuanya hilang bila radio mainkan azan isyak. Pak Wan je yang nampak tenang dan suruh Wak Jani berhenti kejap dekat RNR nak solat dulu. RNR tu agak sunyi dan tak ramai orang. Selesai solat, Mamat terus menuju ke van tinggalkan yang lain dekat surau. Niat di hati nak lelapkan mata kejap, tapi bila sampai dekat tempat parking, Mamat tengok van CIT tu dah tak ada. Mula-mula Mamat ingat mereka dah tinggalkan dia, tapi dia teringat mereka masih ada dekat surau lagi. Mungkin Wak Jani parking dekat tempat lain kot. Mamat pun patah balik ke surau, duduk dekat luar tunggu mereka keluar. Tunggu punya tunggu, hanya Syam je yang keluar. Syam bersuara, Mamat, masa bila kau keluar? Tadi aku nampak kau seorang je yang belum keluar. Mana Wak Jani dengan Pak Wan? Aku pun baru keluar ni Syam. Wak Jani dengan Pak Wan belum keluar. Aku duduk depan pintu surau ni dari tadi lagi. Kau biar betul Mat, aku nampak Wak Jani dengan Pak Wan dah keluar tadi. Kau seorang je dalam surau tu. Mamat tak puas hati, dia terus masuk dalam surau. Memang tak ada orang dalam surau tu, kosong. Mana Wak Jani dengan Pak Wan? Mana van CIT? Tiba-tiba sebuah van muncul depan surau. Ya, itu van CIT mereka. Mamat dengan Syam terus meluru masuk dalam van ikut pintu belakang. Okey Wak Jani, jom balik. Wak Jani dengan Pak Wan pergi mana tadi? Tanya Mamat. Pak Wan duduk sebelah Wak Jani dekat depan. Tapi mereka diam je bila Mamat tanya.
Untuk pengetahuan, dari belakang van hanya ada satu cermin kecil yang hubungkan ruang pemandu dan belakang kenderaan. Mamat mula rasa pelik sebab dari tadi Pak Wan dan Wak Jani hanya senyap je duduk dekat depan tu. Mungkin mereka penat kot. Mamat pun malas nak layan, terus sandar dekat kerusi. Syam pula merenung jauh ke luar tingkap. Mamat cadang nak lelapkan mata kejap, jadi dia set alarm setengah jam dekat telefon. Syam masih lagi termenung. Mamat pun terus pejamkan mata. Mamat tersedar bila alarm telefon dia berbunyi. Mamat tengok, Syam pun macam baru tersedar dari tidur. "Aik, kau pun tertidur ke Syam?" Mat, termenung punya termenung, terlelap juga aku." Lepas tu Mamat pandang luar tingkap nak tengok keadaan jalan. "Aik, hari dah siang dan yang paling pelik lagi, mereka berada dekat R&R yang sama semalam dan penuh dengan pengunjung. Tiba-tiba Wak Jani buka pintu belakang. Maaflah Mat, Syam, Wak terlelap dekat surau. Sampai pagi baru sedar. Pakcik pun sama. Tengok Wak Jani kau lelap, pakcik pun ingat nak lelap kejap. Rupanya sampai ke pagi." Tercengang Mamat dengan Syam masa tu. Habis kalau mereka berdua tidur dekat surau, kenapa Mamat tak nampak Pak Wan dan Wak Jani masa dia periksa dalam surau semalam? Dan dia dengan Syam tengok dengan mata kepala sendiri van tu dah bergerak tinggalkan R&R tu. Sampai dekat office, Mamat ceritakan semuanya pada Wak Jani. Kata Wak Jani, sebenarnya pengurus ada letak hantu dekat van CIT tu untuk gagalkan cubaan merompak kalau berlaku rompakan. Mungkin benda tu nak kena-kena dengan Mamat dan Syam malam tadi. Tenganga mulut Mamat dengar cerita dari Wak Jani tu. Tapi ada betulnya juga. Kadang-kadang Mamat nampak kelibat seorang lelaki dalam van tu, hanya duduk terkaku pandang steering. Tapi Mamat tak tegur sebab dia tahu itu bukan orang. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.